5 daripada bawah ataupun 71 Rumi tu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin amin ya rabbal alamin. Ini suatu fasal satu ceraian lagi. Satu ceraian lagi yang terbaru. Pada menyatakan segala syarat sah taharah. Syarat sah taharah. Ha? Dah habis. Ha? Ada tanda. Ada tandanya. Kat mana? Ataupun sunat mandi. Sunat mandi wajib. Sunat mandi. Ataupun sunat mandi. Sunat mandi. Sunat mandi belum? Ha. Habis kat mana yang baca sunat mandi? Tempat lain lah tu. Baru je semalam. Allah kena ulang balik macam dah je. Betul belum? Belum ada tanda. Betul belum? Belum juga? Mutawatir lah ni. Dah mutawatir macam ni kena ikut lah. Tapi bila kita solat berjemaah, ada makmum subhanallah kan, adakah imam wajib ikut? Ikut apa maksudnya? Ikut tu maksudnya apa ni? Teguran tadi, mengambil teguran ataupun tak wajib ke tak? Secara umum betul tak wajib. Tak wajib. Dia ikut keyakinan dia. Tapi dia ada satu syarat. Dia ada satu keadaan yang wajib. Jika mutawatir. Subhanallah, 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 subhanallah. Takkan orang berpakat nak kata aku bangun ni yang kelima, contohnya bangun rakaat kelima ke, ataupun baru rakaat ketiga tak tambah rakaat keempat ke, ataupun sebagainya, salah. Takkan mereka ni, dia panggil mutawatir juga. Jadi waktu tu kena ikut. Walaupun keyakinan imam tetap aku betul, dua orang ni semua salah. Boy. 1, 2, 3 salah, dan tempat kita dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul? Subhanallah belakang. Subhanallah belakang pun nak ambil sama. Mutawatir dia panggil. Jadi yang dengan maksud nak logiknya tak mungkin dia orang berpakat soalan macam tu. Waktu tu keyakinan imam duduk nombor 2. Pakai keyakinan yang mutawatir. Sama dah dalam kes ni. Sama tak? Kena undur balik. Allah, kita baru nak cerita pasal ni. Sunat mandi belum Belum cerita lah. Kalau Ustaz nak cerita pasal mandi Malam Jumaat? Tak cerita lagi malam Jumaat? Tak tahulah sebab apa orang dah sebut malam Jumaat sunat. Oh, gitu. Pak lain rupanya. Dia tahu dah dia lain. Dia makam lain. Dia makam aulia. Makam lain. Ada pun sunat mandi tu. Muka surat 53 ataupun Rumi 69. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin amin. Adapun sunat mandi yang tiada muakkad itu amat banyak. Maka setengah daripadanya mandi kerana berubah bau tubuh. Sunat mandi yang tiada muakkad, tidak kuat tuntut. Sunat tapi tuntutan tu tak kuat. Tuntutan sunat biasa. Macam tu. Macam qabliyah, ba'diyah, rawatib tu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad tu bukan tidak dituntut ataupun tidak sunat, bukan. Sunat juga, tapi bila dibandingkan dengan yang muakkad tu sangat dituntut. Kalau boleh jangan tinggal, buat seolah-olah ianya wajib, seolah-olah. Tapi yang ghair muakkad tu ringan sikit. Tapi sunat tetap sunat. Itulah maksud sunat tu. Jadi sama juga sunat mandi yang tiada muakkad. Bila kita sebut tiada muakkad tu kan macam dituntut, mana tiada dituntut. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya sunat, cuma tuntutan dia tu tuntutan biasa, sunat mandi, sunat. Okey. Amat banyak, memang banyak. Maka setengah daripadanya, dia tak sebut habis, sebut sikit aja. Mandi kerana berubah bau tubuhnya. Bau daki, bau busuk, bau ketiak. Dan mandi kerana hendak berhimpun dengan orang yang banyak. Juga apa sajalah. Dan kerana i'tikaf. Dan bagi tawaf ifadah. Dan tawaf wida. Dan mandi bagi bercukur dan lainnya. Sebenarnya banyak lagi. Semua ni sunat lah, sunat. Kalau
berubah bau tubuh, mandi. Kenapa? Busuk badan waktu mandi. Buat pahala, sunat. Sunat membersihkan badan. Kerana nak pergi tempat orang ramai. Kita tertolak bab nak pergi solat jemaah lah. Sebab solat berjemaah tu kuat tuntut. Ini yang selain daripada tu, nak pergi dewan, nak pergi mesyuarat dan sebagainya, jumpa tempat orang ramai, takut mengganggu orang. Nak i'tikaf juga, nak tawaf ifadah, tawaf wajib tu, dan tawaf wida, selamat tinggal, bercukur dan lainnya. Yang lain tu macam setelah berbekam. Mana orang bekam? Mau lagi dah. Setelah berbekam sunat mandi. Okey dah, pergi nak pergi pun. Jadi lepas selesai bekam sunat mandi. Kenapa? Sebab darah tu, kita tahu kan, darah tu mercik. Tu sunat pula yang tiada muakkad lah, yang ghair muakkad. Selepas memandikan jenazah. Itu bukan ghair muakkad, itu muakkad. Itu muakkad. Muakkad. Dia bukan ghair muakkad. Ni yang ghair muakkad dulu. Apa lagi ya ghair muakkad? Mengulangi jima. Second round. Second round sunat sebelum tu. Kalau malas sangat, wudu. Kalau nak tidur tanpa mandi, wudu. Itu kena makruh. Tapi mengulangi jima sunat mandi ghair muakkad. Apa nama, istihadah. Perempuan istihadah wajib sembahyang sebab istihadah. Jadi ketika masa waktu dia melakukan perkara yang wajib, iaitu dia istinja, basuh sumbat, sempal dan sebagainya, ikut cara orang istihadah. Kemudian sebelum tu dia sunat mandi dulu. Sunat pun ghair muakkad. Macam tu juga daimul hadas yang lain-lain. Kalau kencing tak silsil baul, buasi, apa-apa daimul hadas tu bahas lain lah. Jadi nak solat dia kena ikut tertib, banyak dia nak kena buat. Nak istinja, balut itu dan sebagainya, ikatlah apalah, sumbat. Sekali wuduk dalam keadaan berturut-turut kan, mualat. Tapi tak apalah, itu yang wajib. Ni yang sunat apa? Mandi dulu sebelum tu. Kita pun logik, yelah entah ke air tu daimul hadas, keluar air kencing nitik, mungkin terkena itu kan, tu dia sunat. Sunat tu pun ghair muakkad juga. Lepas tu bekam, lepas tu tapi macam mana pun disarankan oleh pakar-pakar bekam, lepas 2 jam selepas bekam tak boleh mandi. Nanti dia jadi macam mana? Ada bincang pakar-pakar bekam. Dia kata walaupun sunat tapi berlawanan sikit kat situ. Mereka punya jangkitan lah, itulah badannya lemah lah, jadi gitu gini lah. Cuma dalam kitab tulis selepas bekam sunat mandi. Cuma kan selepas tu, mungkin setelah kita tengok yang lain-lain, selepas tu maksudnya selepas berbekam sebelum solat lah maksudnya. Mungkin 2-3 jam lepas tu kan. Mandi sebelum pergi tarawih. Maksudnya kita maghrib, sembahyang maghrib, buka puasa maghrib tu nak ke isyak tu, nak pergi isyak, lepas isyak atau tarawih, kat situ ada mandi sunat. Ini jarang orang buat mandi sunat. Habis, itu yang sikit lah, menyegarkan badan. Okey, masuk yang muakkad. Muakkad ni panjang. Sunat mandi sunat yang muakkad yang sangat dituntut, antara muakkad ni boleh jadi kerana ada pendapat walaupun dhaif sekalipun, ataupun mazhab walaupun satu bukan jumhur sekalipun mengatakan wajib, automatik naik martabat yang sunat tu jadi muakkad. Itu antara sebab muakkad. Kena tahu juga kenapa ulama meletakkan ni muakkad, ni bukan muakkad. Kenapa pula letak macam tu kan? Jadi kalau ada antara sebab yang dia tu sunat jadi muakkad kerana ada pendapat dalam mazhab sendiri walaupun dhaif sekalipun, dhaif sungguh. Okey, satu, ada pendapat yang mengatakan sebalik. Macam kalau dia kata sunat, ada pendapat dhaif mengatakan wajib. Automatik sunat tadi jadi muakkad. Martabat dia naik. Itu cara muakkad tu. Semua sama. Solat raya sunat ke sunat muakkad? Muakkad. Kenapa? Ada mazhab mengatakan wajib, ada pendapat dalam mazhab-mazhab yang lain mengatakan wajib. Kan itu dia naik pangkat. Jadi sunat tu jadi muakkad. Kenapa rawatib yang 10 tu muakkad? 2 sebelum subuh, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, selepas isyak 2. Kenapa jadi muakkad? Kerana ada yang mengatakan ianya wajib pada ulama yang membezakan di antara fardu dan wajib tu. Kita fardu wajib sama kan dalam masalah sembahyang. Masalah haji je lain. Jadi bila ada ulama mengatakan ianya wajib dengan maksud tak buat berdosa,
Kerana Nabi SAW tak pernah tinggal yang tu. Ghairu muakkad pernah tinggal, yang ni tak pernah tinggal. Maka dia naik martabat muakkad. Antara kenapa jadi muakkad lah. Semua macam tu, semua macam tu. Malah yang muakkad, yang di antara muakkad yang paling tinggi martabat, witir. Sebab mazhab Hanafi wajib. Wajib. Martabat dia muakkad, sikit lagi nak wajib. Kita mazhab Syafi'i kan, dia panggil meraihkan mazhab yang lain. Adapun mandi yang sunat muakkad, mandi yang sunat yang muakkadnya setengah daripadanya, tak semua juga sebut setengah daripadanya, mandi bagi orang yang memandikan orang mati. Lah, tak baca dulu kena soal tadi. Mandi bagi orang yang memandi orang mati. Mandi jenazah dan masuk waktunya. Biar dulu. Macam ni. Apabila kita mandikan jenazah, biasanya ada merecik. Dan memandi jenazah yang terbaik adalah tanpa merisaukan percikan air tu. Itu adalah yang terbaik. Maksudnya bukan macam tu kan. Bukan tarik kan. Paling cantik mandi jenazah adalah tidak merisaukan langsung jika mercik. Jadi itu paling terbaik. Jadi bila macam tu, bila mandi tu mesti ada yang mercik. Jadi mungkin berbau dan sebagainya. Jadi sekarang tu sunat muakkad, mandi setelah memandikan jenazah. Sunat mandi. Sesiapa yang tak mandikan jenazah tapi dia menyibuk macam potong kapas tu, ulur sabun, menyibuk pegang paip, menyibuk dia panggil pembantu sunat uduk. Mandi yang memandi secara langsung mandikan jenazah, sunat dia mandi lepas pada tu. Ada nas yang mengatakan, yang memberatkan, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Amar tu kan. Dan sesiapa yang mengusung mayat hendaklah dia berwuduk. Termasuk mengusung mayat. Hendaklah tu seolah-olah macam wajib kan, macam arahan. Maksud sini kata sunat. Sunat tu pula yang sangat muakkad. Dan kerana apa dia jadi muakkad? Kerana kata qil mengatakan siapa yang tak mandi, siapa yang tak mandi kan. Kata qil mengatakan selepas memandikan jenazah wajib mandi. Tu wajib tu. Jadi kata qil lah. Hearsay kan, kata qil ni hearsay sama kan, boleh tak? Bawa mengaji, bawa belajar asam putih. Hearsay dia panggil. Dengar-dengar mengikut kalau dia baca riwayat-riwayat hadis-hadis, dengar-dengar memandikan siapa yang memandikan jenazah wajib arahan kuat untuk dia pula mandi lepas pada tu. Apa lagi? Bermula bila dan masuk waktunya. Maksudnya mandi sunat kerana memandikan jenazah, dia jika tak buat pada waktunya, dia tak dapat fadilat mandi sunat sajalah. Dia kena buat dalam waktu lah. Masuk waktu, dia panggil waktu yang disunatkan untuk mandi jenazah. Bila sebut macam tu, maksudnya dia ada beberapa mandi yang masuk waktunya berbeza. Ada masuk waktunya lagi dekat dah nak buat sesuatu tu. Ada masuk waktu tu lama, 10 jam sebelum dah masuk waktu. Dia ada beza. Yang ini masuk waktunya dengan selesai memandikan mayat. Dan luput sunat mandi tadi dengan berpaling ia daripada mandi dan dengan panjang masa. Ada dua kat sini. Yang pertama, bermula masuk dulu. Bermula masuk waktu, selesai je mandi. Mandi dah siap settle lah. Dah settle. Angkat, masuk dah settle ni. Letak dekat kapan. Dah bermula masuk waktu untuk sunat dia tu mandi. Jika dia kapan, tak boleh dia nak mandi. Dia kena kapan lah dulu. Kalau orang lain kapan, kesunatan untuk mandi tadi dah ada. Mandi sunat tadi. Jadi orang lain lah kapan. Tak biasa kita kapan sekali kan. Kalau kita kapan sekali, maknanya lepas kapan tu lah. Tu mula. Yang habis ni ada dua. Yang tamat waktu dah tak boleh mandi dah. Ataupun kalau mandi juga tak dapat fadilat mandi kerana memandikan jenazah tadi. Yang pertama, luput mandi sunat tadi. Yang pertama, dia niat tak nak mandi sunat.
Dia niat tengah mandi, nak mandi kejap lagi ya. Habis settle lah, mandi ke tak? Malah mandi lah, best masa. Tiba-tiba, nak balik lah. Tak boleh lah. Tak boleh dengan maksud bukan tak boleh mandi. Kalau mandi juga basah lah, tapi dapat ke fadilat tak dapat. Tu maksud dan luput sunat dengan berpaling ia daripada mandi. Tu maksud berpaling ia tu berpaling niat. Niat tu maksudnya nak mandi ke tak lepas ni? Tak nak, habis. Tapi kalau dia tak nak tu ketika dia mandi, tak habis lagi. Maksud tengah mandikan jenazah, macam tak nak mandi lah lepas ni. Mandi sunat tu lah, tak nak mandi. Tak lagi sebab waktu tak habis lagi. Bukan waktu. Waktu tak masuk lagi. Macam mana dia nak batalkan? Tengah mandi kan ni. Tak selesai lagi. Duduk ambil kau urus. Sintuk. Sintuk orang tak pakai dah sekarang. Saja je lah nak buat sintuk. Air 9. Bunga, air 1000 bunga. Tak. Katalah kan, tengah mandi ni. Aku ingat tak nak mandi lah lepas ni. Lepas ni ada hal sikit lah. Malah lah mandi. Niat dia macam tu. Masih lagi tak ada masalah. Tiba habis dah. Okey, selesai dah nak lap. Mandi lah, masih lagi boleh. Yang tak boleh ni, dah siap mandi dah, selesai dah. Mandi dah sempurna, dah selesai. Habis dah mandi selesai. Malas lah nak mandi. Jangan angkat. Kapan. Tengah ambil kapan tu, kena cendana. Tumpah, buat cerita. Tumpah habis cendana, sekerbuk tu. Allah. Mandi sunat lah. Tak boleh dah. Tak boleh dengan maksud tak dapat dah fadilat tu. Mandilah nak mandi pun. Okay? Itu satu. Yang kedua, dengan panjang masa. Dengan panjang masa ni tak ada disebut. Biasanya kalau tak sebut, uruf lah. Uruf. Kalau kata uruf ni macam ni. Kalau katalah mandi habis pukul 1, pukul 2 petang. Kalau mandi pukul 3 agak-agak lama tak? Macam tu je lah uruf. Pukul 2 habis mandi. Pukul 3 tu boleh tak kalau nak mandi sekarang ni memandikan jenazah? Nampak? Kita duk loading tu. Kita duk loading, duk fikir. Itulah uruf apa ni? Kita cuba untuk mengurufkan dia. Macam habis kalau setengah jam boleh lagi. Nampak? Confident tak? Tu confirm dah. Jadi uruf lah. Dia tak ada waktu yang tertentu. Pendapat ni yang utama lah ni. Yang pendapat yang kedua kata tak luput walaupun panjang masa sekalipun. Tu pendapat yang kedua yang tak ada dalam kitab kita. Panjang mana pun tak luput selagi dia tak mandi. Setelah dia mandi, yang mandi tu bukan mandi sunat tadilah, barulah luput mandi. Sebab dia mandi yang lain-lain lah. Selagi panjang mana, selagi dia tak mandi, selagi tu tak luput. Katalah dia selesai pukul 8 pagi, dia mandi pukul 7 malam. Niat mandi kerana memandikan jenazah, masih lagi dapat fadilat. Itu bukan pendapat mutamat, dhaif. Mutamatnya uruf. Kalau sejam tu agak payah kita nak kata okey lagi kan. Tapi kalau setengah jam tu dengan confident kata okey lagi, mandi setengah jam 40 minit rasa boleh lagi. 50 sejam lah kot. Dia uruf, dia tak ada satu jangka masa waktu. Dalam mazhab Syafi'i banyak kira uruf. Yang kedua pula, dan setengah daripadanya mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak hadis sembahyang Jumaat, dan jikalau Jumaat itu wajib atasnya sekalipun. Ini bukanlah alas sawab, tidak wajib ni. Tok guru dia jatuh tidak. Cuba kita baca balik. Baca yang ni dulu. Dan setengah daripadanya mandi sunat Jumaat. Okey, maknanya mandi sunat Jumaat ni sunat muakkad. Okey, siapa ni yang muakkad ni? Mandi sunat Jumaat ni macam mana ni? Bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Sunat bagi dia mandi sunat Jumaat tu. Dan jikalau Jumaat itu wajib atasnya sekalipun. Macam tak masuk kan? Dan jika Jumaat itu wajib atasnya sekalipun. Tak kena. Dan jikalau Jumaat itu tidak wajib atasnya sekalipun. Adakah orang yang tak wajib sembahyang Jumaat tapi dia sembahyang Jumaat juga? Berlambak. Perempuan wajib sembahyang Jumaat? Tak wajib. Kalau dia sembahyang boleh? Boleh. Musafir sebelum subuh, sebelum fajar wajib sembahyang Jumaat? Tak wajib. Tapi kalau dia sembahyang Jumaat juga sah. Sah tu dengan maksud tak perlu sembahyang Zuhur tu maksud sah. Orang perempuan juga macam tu. Dia tak wajib sembahyang Jumaat, tapi kalau dia nak sembahyang dalam keadaan tempat tu adalah sesuai untuk dia lah. Macam kat Mekah kan? Kat Mekah boleh kan? Ataupun kanak-kanak
Kanak-kanak wajib sembahyang Jumaat. Kanak-kanak yang tak balik lagi, tak wajib. Tapi dia sembahyang Jumaat kan sah. Jadi dia nak sembahyang Jumaat kan? Sunat bagi dia mandi walaupun tak wajib atasnya sekalipun. Apa lagi? Sakit. Dia sakit. Sakit yang menyebabkan memang gugur tuntutan solat Jumaat. Sakit. Tapi dia nak pergi juga. Sakit pun sakit, biar aku mati dalam solat Jumaat. Ingat, senang nak mati dalam sembahyang. Pergi juga. Dalam keadaan tidak wajib baginya solat Jumaat. Sah ke? Sah. Kalau macam tu boleh ke mandi? Boleh. Itu yang dimaksudkan dengan bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat, dan jikalau Jumaat itu tidak wajib atasnya sekalipun. Ada satu hadis daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah, yang ini ada orang tanya gitu kan. Dia kata dia baca Rumi macam tu. Kadang-kadang Abu Hurairah, kadang-kadang Abi Hurairah. Perasan tak? Ada kata, kenapa? Asalnya nama Abu Hurairah sebenarnya nama apa? Bukan maksud nama sebenar dia, bukanlah. Sebab dia Abu Hurairah kan gelaran dia lagi. Cuma kenapa satu kadang Abi, kadang-kadang Abu? Sebenarnya Abi ke Abu? Tak pernah terfikir. Sebab ada orang, kita pun tak pernah terfikir kan, bila orang tanya, iya juga. Kenapa Abi? Kan pernah dengar Abi Hurairah? Pernah dengar Abu Hurairah? Pernah? Kenapa kadang-kadang Abi, kadang-kadang Abu? tak terfikir ke? Saya sebelum ni pun tak terfikir. Kita faham benda tu, tak terfikir lah. Tapi orang yang duk baca yang Rumi ni, kadang-kadang Abi, kadang-kadang Abu. Dia kena mengaji kat situ lah sikit. Dia ada an kat depan tu, harf jarah. Dia majrur dia baris, dia bawah Abu tu dia jadi Abi. Jadi sebenarnya bila ada di depannya tu biasanya an kan, dia Abi. Kalau panggil dia mungkin Abu Hurairah, sebab kalau tak ada kat situ an tu dari huruf jar panggil. Okey. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah. Pernah dengar hadis? Tak pernah dengar kot. Pernah dengar? Tak dengar? Yang kata pergi sembahyang Jumaat dapat lembu, dapat kambing, dapat ayam, dapat telur. Inilah hadis dia. Yang tu yang pernah dengar, yang ni tak pernah dengar. Tak kita baca macam ni. Man iqtasara yawmal jumu'ati ghusl janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati ats-tsaniyati faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'ati ats-tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati al-rabi'ati faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati al-khamisati faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr. Hadis ni dibincangkan berkaitan dengan kelebihan datang awal solat Jumaat. Yang mana man ightasala yaumal jumu'ah tu sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, ghuslal janabah, mandi sunat, tapi mandi dia macam mandi janabah, mandi junub. Thumma kemudian raha kemudian dia pergi tu faka'annama qarraba badanah. Kemudian dia pergi sembahyang Jumaat, seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dia punya pahala tu. Ini ulama bahas lagi dalam bab ni, sebab bab unta ni dia ada riwayat yang lain yang ada tambah-tambahan sikit, iaitu yang paling keras sikit, yang paling panjang sikit lah, yang paling susah sikit, yang nak dapat unta ni, nak dapat apa seperti pahala seperti korban seekor unta. Unta berapa ribu? 10 ada? 15? 10 kot? 10 lah, yang kecil sikit 10. Banyak 10,000. Dapat. Kalau tiap minggu, sedapnya dapat. Okey. Jadi nak dapat tu agak payah, sebab ini senang je. Kalau nak kira dia sampai khamisah. 5. Bahagi 5. Dengan maksud subuh habis subuh pukul berapa? Bukan habis. Subuh lah, bukan habis subuh. Subuh pukul 6. Jumaat pukul 1. Lebih kurang lah kan. Berapa jam? 12. Oh laju. Cikgu matematik 7 jam 7 jam bahagi 5. Setiap tu berapa jam? Bahagi 5 pula. Sejam 7 jam bahagi 5. Yalah, sejam 10 minit, sejam 15 minit kot. Lebih kurang je. Jadi bahagi 5.
Dia datang dia datang awal, maksudnya waktu subuh tu 1 jam, lebih kurang pukul 6 sampai 7 suku, lebih kurang lagi kan. Baru dapat unta. Datang bila? Datang solat Jumaat lepas azan subuh. Baru dapat unta. Lepas azan subuh nak solat subuh. Ya, maknanya tak balik. Dan ini yang saya nak yang keras, yang paling susah sikit untuk dapat unta, korban unta. Yang ni senang je. Datang awal dapat unta kan. Sekadar macam tu. Dia kena datang awal. Dia kena mandi sunat Jumaat selepas azan. Azan tu terus mandi. Okey? Kemudian pergi solat subuh. Solat subuh tu mestilah dia baca surah Sajadah dan hal ata'al insan, sujud tilawah. Okey, mesti buat. Kemudian dia kena i'tikaf terus, duduk di situ terus sehingga masuk waktu isyraq. Isyraq awal duha. Kemudian dia solat isyraq, kemudian masuk duha. Sebenarnya duha isyraq tu khilaf pula kat situ. Katalah tak apalah isyraq tu, betul solat duha pula. Solat duha, i'tikaf lagi, sambung lagi. Lepas tu sampai ke solat Jumaat, lepas Jumaat baru balik, baru dapat unta. Memang tak ada harapan dapat unta. Tak ada harapan. Okey. Itu faka'anna qarraba badanah. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Yang kedua pula, faka'anna qarraba baqarah. Kedua. Jadi tadi 1 jam 15 minit tambah lagi 1 jam 15 minit 3 jam. 2 jam setengah. Kalau pukul 6, 7, 8 setengah. 8 setengah, 9 setengah, 9.45. 8 setengah sampai 9.45. Siapa pergi waktu tu solat Jumaat sebelum pergi tu mandi dulu. Kena mandi. Ni cerita mandi ni. Mandi, kemudian pergi pukul 8.30 sehingga 9.45, sejam lebih kurang lah. Bagi sendirilah, bagi 5. Okey. Pergi terus i'tikaf semua, tunggu sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat baru balik. Baru dapat baqarah. Lembu. Korban. Boleh tak? Tak ada harapan. Tak apa, jangan risau, banyak lagi, jangan risau. Faka'annama qarraba baqarah. Wa man raha fi sa'ati tsalits. Masa yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Apa nama kambing bertanduk. Okeylah juga. Jadi tambah lagi sejam suku. Jadi 4 jam setengah. Jadi 9 lebih, 9.45 sampai pukul 10.30 lebih kurang. Pergi waktu tu dapat kambing bertanduk. Macam sah, memang tak. Tapi sebelum pergi tu mandi. Ini cerita mandi, jangan lupa, jangan hilang fokus. Cerita pasal mandi. Maksudnya mandi pergi. Kalau tak mandi tak dapat juga. Pergi awal pun. Mandi pergi. Jangan lepas, jangan hilang fokus. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Masa keempat pula, faka'annama kharaba dajajah. Ayam jantan. Okey. Maksudnya 1.5, 1.15, 3 jam. 2 jam setengah, 5 jam. 5 jam, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hingga 12 suku. Yang ni 12-10 tu mungkin boleh lagi kot. Ujung-ujung dapat jugalah apa namanya ayam. Pergi waktu tu seperti dapat pahala ni seperti korban satu ayam. Kita berhenti kejap kat sini, kita masuk bab lain kejap. Kat sini dia tulis bab biasalah. Ulama dia baca kitab lain, baca hadis lain, dia istinbat, keluar macam-macam hukum. Saya biasa suka sebut benda ni. Ayat Quran cerita berkaitan dengan riba. Alladzina yaqulu riba kama taqum yatakhabbathu minasyaitonil mas. Ada ayat tu. Lupa-lupa, ingat lupa je. Siapa yang makan riba, dia akan dibangkitkan seperti orang terhuyung hayang dirasuk syaitan. Ulama-ulama dia buat keluar istinbat, dia kata syaitan boleh rasuk. Apa bukti seorang tu boleh dirasuk oleh syaitan? Yang kata histeria tu ayat riba. Kita dengar, ya Allah, janganlah cakap lebih kurang kat ulama. Janganlah. Cerita ayat riba, keluar hukum bukti setan boleh rasuk. Kita tahu, aku tak percaya. Dia belajar, dia doktor. Jadi dia tak tahu, dia kata psikologi lah, itulah inilah. Dia tak percaya. Bagi ayat riba kat dia. Dan Quran sendiri sebut setan boleh rasuk orang. Boleh masuk ikut darah rasuk orang.
Ayat mana? Ayat riba. Cerita ayat riba, keluar yang lain. Sama juga ni. Cerita pasal ni, keluar hukum lain. Saya ulang balik. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Siapa datang pada waktu yang keempat, lebih kurang pukul berapa? 11 sampai 12 suku tadi. Faka'annama qarraba dajajah. Dia seolah-olah dapat korban seekor ayam. Soalannya, boleh ke kita korban ayam? Boleh. Pendapat Ibn Abbas, kitab Matla'in Badrain, dia sebut kat situ, korban hanya ibadah menumpahkan darah. Apa-apa kita boleh tumpahkan darah pada hari raya dan hari tasyrik tu. Dan memang ada dalam kitab tulis pendapat Ibn Abbas, boleh korban dengan ayam jantan. Lepas ni tak laku. Satu bahagian berapa? 600. Mahal. Ayam jantan baru RM20. Jadi boleh. Jadi kias lagi. Kalau korban boleh, akikah? Sama kan? Sama. Boleh kan? Oleh kerana itu, untuk kita beramal dengan hukum ni, tak boleh main bantai aja. Dia ada keadaan. Biasanya masyakkah lah. Masyakkah baru boleh. Keluasan fiqah tu. Masyakkah macam mana? Duit tak ada. Duit tak ada. Ayah-ayah duit tak ada. Langsung duit tak ada sungguh. Bukan duit tak ada tapi dalam bank ada. Bukan. Duit tak ada dalam poket. Bukan. Duit tak ada tapi kereta BMW. Itu ada duit walaupun cash tak ada. Dia panggil cash tak ada. Duit tak ada tapi tanah berapa ekar dia ada. Itu nama ada lah tu. Jadi dia tak ada harta, tak ada apa-apa. Masuk hari-raya Adha, dia pergi beli ayam, dia boleh niat sembelih. Dia kurang-kurang dapat ibadah menumpahkan darah. Dia tak boleh main suka-suka. Duit ada, malah sayang tak boleh. Okey. Ataupun boleh buat ketika akikah. Pak anak, biasa dah dapat anak, isteri yang bersalin, tak mau masuk hospital kerajaan. Kata anak tak mau keluar. Kita dah lama tunggu anak. Ambil yang swasta, 4,500. Ampang Puteri 800, Gleneagles 8,000, Gleneagles belah ribu. Semua kat sana ni hospital lah. Colombia. Boleh juga, nanti cari lagi. Jadi bila macam tu apa nama ni, macam mana ni, duit dah tak ada. Memang duit tak ada pun. Nak beli tu, nak beli duit tak ada. Jadi hari ke-7 sunat buat akikah. Okey, caranya ulama settlekan dah. Cari ayam, sembelih, masak, bagi. Pakai miskin, bagi orang lah, bagi semua. Bungkus siap-siap, bagi. Bila ada duit nanti, buat kambing realnya. Jadi, pada hari ke-7 dapat ibadah menumpahkan darah. Jika, sebab Imam Abdas, dia bukan calang-calang. Nabi doakan dia. Untuk dia faqih. Untuk dia boleh menafsir Al-Quran dengan sempurna. Jadi bila macam tu, guna pendapat dia. Tapi bila sampai waktunya, guna pendapat muktamad. Jangan main suka-suka je nak ambil yang pakai yang muktamad. Jadi dua-dua dapat. Masyakkah lah masa tu duit tak ada. Korban juga macam tu. Termasuk juga nazar. Aku menazar, dah lah nazar. Lepas tu pula nazar bukan-bukan lah. Maksud bukan-bukan tu nazar hanya boleh benda yang sunat. Benda yang wajib tak boleh nazar, boleh? Aku menazar kalau aku lulu periksa, aku tak nak tinggal sembahyang. Mana boleh. Ataupun benda harus pun tak boleh. Benda harus tak jadi nazar. Tak boleh tu maksud tak jadi nazar. Aku menazar kalau Manchester menang, lampau tu. Aku menazar kalau dapat kerja, aku nak botak kepala. Tak payah. Botak kepala hukum apa? Harus. Tak boleh buat, tak payah buat. Tak jadi nazar. Kalau aku menazar kalau anak dapat gini, nak jalan kaki daripada sini sampai, daripada Kuantan sampai Temerloh. Apa hukum jalan kaki? Harus. Tak jadi nazar. Nazar hanya benda yang sunat. Dia pun buat apa-apa. Aku nak sembelih. Aku nak sembelih. Aku bernazar nak sembelih binatang. Dia kena macam tu lah. Kalau sembelih kambing, tak habis cerita. Kena kambing lah. Nak sembelih binatang. Kalau sekian. Anak aku luluh periksa. Pada hari dia ambil result. Dia dah tentu tak hari di situ. Sekali anaknya terbaik dapat yang macam mana dia nak. Kena nazar. Jadi bila macam tu, tapi duit tak ada. Macam mana? Masa tu boleh lah. Sama juga nazar tu tak terlepas, tapi hari tu kurang-kurang selesai lah.
Tunggu bila-bila bayar balik. Yang tu. Tu maksudnya cara berinteraksi dengan benda-benda perkara apa ni, hukum-hukum yang pendapat-pendapat dhaif. Jangan main bank. Nazar ni dia nanti ke atau kena cakap? Nazar Nazar dia mesti ada lafaz dekat mulut. Nanti tak jadi lah. Tak jadi. Tak jadi. Dia mesti kat mulut. Lafaz. Nazar mesti nak lafaz. Habis. Okey. Habis. Sambung balik. Nampak daripada hadis ni kecil je tapi dia punya keluar banyak. Okey. Wa man raha fi sa'ati khamisah, akhir sekali pergi masa yang kelima pukul 12 suku sampai khatib naik mimbar tu lah, sebelum assalamualaikum tu lah, telur ayam. Yang tu garanti semua dapat. Siapa yang datang selepas khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telur pun tak ada. Lepas tu tak ada telur. Sebab apa? Sebab dia sebut ini kharajal imam hadaratil malaikah, malaikat pergi dengar khutbah. Jadi dia tak tulis. Dia ni datang dekat padang mahsyar nanti dapat buku catatan, buka-buka tak sembahyang Jumaat pada dia, tapi pada ilmu Allah memang adalah. Dia tak dihukum lah. Cuma malaikat kata tak sembahyang. Tapi Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Jadi dia tak berdosa lah dari segi tu. Cuma catatan tak ada. Macam tak ni lah. Macam tak pergi sembahyang sebab malaikat dah dengar khutbah. Okey. Okey. Habis. Sekarang kat mana mandi wajib tu? Kat mana kita mandi wajib? Malam Jumaat. Bukan mandi wajib, silap mandi wajib pula. Malam Jumaat sunat. Tapi rasa orang sini tiap-tiap malam kot malam Jumaat. Tiap malam kot malam Jumaat. Tak ada malam Jumaat. Okey, macam ni. Kalau kita tengok daripada hadis ni, man ightasala yaumal jum'ati ghuslul janabah. Nabi sebut sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Nabi ni dia tak cakap direct, dia berlapik. Jawami'ul kalim. Cakap macam tu tapi maknanya ya Allah banyak kan. Cakap satu makna macam-macam. Kita cakap macam-macam, satu makna pun tak ada. Merapu tu kita. Tu kita. Jadi bila sebut Nabi tak kata malam Jumaat tu kau elok korang berjunub bersamalah suami isteri tu. Tak cakap tu. Dia kata siapa yang mandi pagi Jumaat macam mandi junub. Mani ghtasala yaumal jumaah ghuslal janabah. Siapa mandi pada pagi Jumaat macam mandi junub. Sebenarnya Nabi kata, maksudnya ulama istimbak lah maksudnya. Ulama kata Nabi suruh mandi junub. Macam tu nak suruh mandi junub lah. Jadi macam mana nak mandi macam mandi junub? Macam mana? Kena junub kan? Kalau nak mandi pagi tu mandi junub, macam mana nak pagi tu nak mandi junub? Kena berjunub kan? Tu jadi asal usul malam Jumaat tu. Malam Jumaat sunat daripada sini ya, dah di sini. Sunat. Kalau tidak mana ada setiap malam Jumaat maka disunat, mana ada? Mana ada? Sunat itu asal usul. Nampak cerita pasal sembahyang Jumaat keluar pasal berjunub. Hebat. Janganlah cakap bukan-bukan dengan ulama. Janganlah. Lebih kurang ulama tak maksum lah, gitulah, ginilah. Janganlah. Dia tak sama macam kita weh. Kita nak belajar pun ambil PTPTN, riba lagi. Nak belajar pun buat dosa lagi. Nak belajar tu. Tapi diorang tak ada. Tiba-tiba kita pula nak cakap ulama tak maksum. Dan setengah sebenarnya mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak hadir sembahyang Jumaat, jikalau Jumaat itu tidak wajib atasnya sekalipun, dan habis waktu maknanya dengan tak boleh dah nak mandi sunat Jumaat ni. Maksudnya kalau mandi juga tak dapat fadilat mandi sunat Jumaat, dapat mandi saja. Okey. Putus asa tu. Maksudnya habis waktunya dengan putus asa daripada mendapatkan Jumaat, dan iaitu dengan mengangkatkan daripada rukuknya yang kedua. Rukuknya yang kedua. Imam ni. Imam sembahyang Jumaat tu. Dan habis waktunya dengan putus asa daripada mendapatkan Jumaat, iaitu dengan mengangkatkan daripada rukuknya yang kedua. Dia tengah sembahyang nak mandi. Macam mana? Maksudnya macam ni. Dia ada tak sembahyang lagi. Okey? Dia tak sembahyang lagi. Jika dia mandi, imam akan bangkit daripada rukuk yang
kedua. Dengan maksud bila imam bangkit pada rukuk yang kedua, maksudnya rakaat kedua lah rukuk, dia masuk sembahyang dapat Jumaat? Tak dapat. Kalau masa rukuk tu dapat lah kan? Rukuk yang kedua masbuk lah, tambah satu. Tapi kalau bangkit tak dapat. Jadi maknanya kita dapat faham kat sini, kadang-kadang pukul 3 pun masih lagi sunat mandi Jumaat, kerana dia tak tunggu 40. Mana 40 orang mustautin tak ada. Kadang-kadang zaman sekarang ni tak kira dah mustautin kan. Kira 40, padahal syarat mustautin untuk kira 40 tu ketat. Mesti orang yang bacaannya betul apa semua nak 40 tu. Kita tak. Dan tak mungkin pun. Mungkin mustautin pun orang main bantai sekali. Mustautin mungkin berapa lama? 30 tahun duduk sini. Mestilah mustautin. Itu mustautin Melayu. Mustautin Melayu macam tu lah, janji duduk lama. Sedangkan mustautin tu tak semestinya duduk lama kan. Maksudnya dia berniat nak mati kat situ ataupun tak nak pindah kat tempat lain, mustautin kat situ. Tapi mungkin daripada 4 hari nak menetap kat tempat tu 4 hari sampai 400 tahun sekalipun nama mungkin. Sebab dia niat nak pindah nanti. Kat situ orang tak berapa nak pakai. Nanti kita akan masuk bab itulah nanti, bila-bila nanti masuk bab semayang qasar ke apa. Cuma kalau Jumaat untuk kira 40 tu hanya orang yang mustautin dan bacaannya betul, ahli solah macam-macam lagi lah antara syaratnya. Tapi kita tak macam tu, tengok kadang-kadang tengok tapi mungkin kita dah kenal sebelum tu kan. Maksud kita dah kira kat sini ada lebih kurang 300 orang mustautin contoh, datang pula dalam 400 500 orang, jadi mestilah ada. Okey juga sebenarnya. Tapi ni dalam keadaan tu mungkin dia nak kira 1, 2, 3 sebab orang tak ramai. Tengok ni bukan, ni musafir, ni tak pernah tengok, ni budak kecil. Kira-kira tak cukup pukul 2, pukul 3, 3.30 baru cukup datang. Baru kata pergi balik makan tadi, sorry. Wah, ajar betul, kita duduk tunggu. Tak boleh tak semayang, kita semayang Zuhur tak cukup 40, tak boleh, tak habis lagi. Mana habis lagi Zuhur panjang lagi, kena tunggu. Kurang aja. Ada saya pernah jumpa sekali masa nak pergi Kelantan daripada tu, lalu apa nama Merapu macam tu, satu tempat masuk dalam sembahyang Jumaat dia tunggu bila nak sembahyang dah pukul 2. Rupanya seorang ni pergi naik start motor pergi panggil kat rumah, baru balik makan setengah makan nasi. Kita tunggu je. Okey. Jadi bila tunggu macam tu menyebabkan katalah sembahyang pukul 3.30. Pukul 3 boleh mandi, 3.30 sembahyang 3.30, 3.15 boleh mandi lagi. Mandi apa? Mandi sunat Jumaat sebab tak habis lagi. Tu lah. Jadi okey, kat sini agak pelik lah sikit kan. Imam tengah rakaat pertama, makmum yang nak datang sembahyang pergilah sembahyang. Jadi maksudnya ada tak kesunatan untuk mandi? Imam dah sembahyang lah, maksudnya dah rakaat pertama. Ada ke kesunatan untuk mandi tu kan? Pelik lah kan. Sebab apa dia kata rakaat yang kedua, rukuk yang kedua. Maksudnya yang kita dapat faham, ketika imam rakaat yang pertama dia tak mandi, kesunatan mandi tu ada lah, memang. Tapi kalau dia pergi mandi dan sempat dia mandi dan dia dapat rakaat yang kedua, dapatlah fadilat mandi, fadilat takbiratul ihram ke apa semua, banyak lagi dia tak dapat tu, masbuk kan, kurang ke situ, lebih ke situ. Tapi waktu habis tu apabila rukuk imam rakaat kedua tu, rukuk tu, waktu tu tak boleh mandi lah. Tak boleh dah maksud tak boleh mandi, dah habis dah waktu mandi. Walaupun masa bukan nak bangkit daripada rukuk tu, nak bangkit tu waktu tu habis waktu mandi. Tapi kita kena fikir juga, walaupun dia tak rukuk, tengah berdiri sekalipun rakaat yang kedua, kalau kita mandi tak sempat balik. Tapi waktu tu ada. Nampak? Kena faham tu. Waktu mandi tetap ada. Tak habis selagi imam tak bangkit daripada rukuk. Tapi kalau macam tu bolehlah mandi. Tak boleh juga. Jika imam tengah baca surah rakaat kedua, kita mandi, tak sempat dapat Jumaat, berdosa juga. Tapi waktu tu ada. Macam tu. Jadi maksudnya kalau imam sedang rakaat kedua, yang kita kena buat, wajib kita sembahyang terus. Habis nak mandi, sunat mandi. Kalau mandi terlepas, berdosa. Ada dua kat situ. Faham sikit kat situ. Takut salah faham pula. Jadi, okey, rukuk yang kedua. Dan makruh ditinggalkan dia. Makruh. Dengan ketiadaan uzur. Makruh tinggal mandi. Kerana apa? Kerana ada yang kata wajib ni, khilaf. Dan makruh ditinggalkan dia dengan ketiadaan uzur. Tak ada uzur. Uzur ni pun sama je lah, bukan uzur Melayu ni, uzur syarak.
Uzur Melayu, sakit, demam, tu uzur kan. Dia bukan uzur Melayu. Ni bukan maksud uzur Melayu. Ni maksud uzur syarak. Uzur syarak. Dan ialah yang terlebih muakkad daripada segala mandi sunat yang lagi akan disebutkan. Ini sunat muakkad ada banyak. Yang mandi pagi Jumaat sunat muakkad yang paling lebih sekali. Macam kalau dalam bab solat witir. Bab solat witir dia punya taraf tu hampir wajib dah tu. Sebab mazhab Hanafi kata wajib. Macam ni juga mandi. Mandi ni hampir kepada wajib. Dia bawah pada mandi wajib tu. Mandi junub, mandi haid, mandi nifas tu bawah sikit je mandi Jumaat. Sampai ke tahap wajib tak sampai, tapi sangat muakkad. Sangat. Okey. Kenapa macam tu? Macam tadi. Apabila ada pendapat yang lain ataupun mazhab yang lain mengatakan wajib, sedangkan mazhab Syafi'i sunat, dia memang martabat naik jadi paling tinggi. Jadi sehinggakan jika memilih kerana ianya makruh ni, makruh meninggalkan, memilih datang awal ataupun mandi, mana nak? Okey, kita ambil contoh datang awal. Datang awal tu maksud kalau solat Jumaat ketika imam takbir tak dengar khutbah, sah Jumaat? Sah kan? Okey. Jadi solat Jumaat bermula takbiratul ihram imam. Kita ambil pukul 1.45, boleh tak? 1.45 lebih kurang. Takbiratul ihram 1.45. Dia balik kerja, dah hal apa semua, balik kerja, nak kena sembahyang ni 1.45, 1.35. Masa tu khutbah lah kot, tengah khutbah 1.35 kan? Okay, tengah khutbah. Dia kalau dia pergi sembahyang terus, dia akan sampai dan dia ada 2-3 minit kena dia sembahyang. Sembahyang Jumaat settle. Tapi dapatlah dengar khutbah dalam beberapa minit. Okey. Kalau dia balik mandi ataupun dia dekat-dekat dia mandi dulu atau tak balik pun datang masjid tu duduk kat bawah mandi dulu, menyebabkan dia dapat sampai habis mandi terus dapat sembahyang takbiratul ihram terus macam tu. Dapat sembahyang jugalah, dapatlah. Jadi maksud tak dapat dengar khutbah langsung. Mana lagi afdal? Kat sini, tak kat sini, dia khilaf terlalu banyak. Kerana ada pendapat mengatakan khutbah Jumaat tu wajib dengar. Wajib semua dengar. Wajib ada sebab dia 2 rakaat ganti 2 rakaat Zuhur tu. Jadi kalau yang itu dia dengan mandi tadi dia lebih lagi. Tapi mandi juga ada yang kata wajib. Yang itu sama martabat. Kita undur sikit balik sikit. Ketika khutbah tak mula lagi. Ada 5 minit ataupun 10 minit sebelum khutbah nak mula. Dia jika datang duduk 2-3 minit khutbah mula. Okey. Kalau dia mandi, okey, kalau dia mandi datang tak dapat duduk langsung, terus khutbah dah mula. Okey. Mana lagi afdal? Afdal mandi tu. Mandi lagi. Okey. Khutbah nak start lagi 10 minit. Kalau dia datang, dia boleh tu masjid, dia boleh macam-macam dia boleh buat 10 minit tu. Kalau dia turun bawah, katalah masjid besar, dia turun bawah mandi, dia naik-naik, duduk-duduk terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau dia mandi, mana lagi afdal? Mandi lagi afdal. Kerana tak ada satu ulama yang mengatakan wajib datang awal. Awal 5 minit tak ada. Tapi ada ulama mengatakan wajib mandi. Sama. Cara istimbat sama. Jadi oleh kerana itu, jika ada masa 10 minit nak khutbah, nak khutbah, nak mula azan yang kedua itulah kalau kita kat sini. Kan azan yang kedua tu kalau kat sini. Apa nama ni? Waktu tu ada 10 minit lagi. Rumah tepi tu je. Ataupun kita masuk masjid, duduk kat bawah, makan pisang, bawa kain tuala ada. Kata boleh lah kalau nak mandi, tak ada masalah. Nak mandi ke... Okay, sekarang nak apa? Nak malas pergi sembahyang tu. Maksud malas tak payah cerita lah. Aku nak pahala ni. Aku nak duduk, nak pahala. Kalau betul nak fadilat, mandi. Lebih besar. Daripada naik atas duduk. Mandi lebih besar. Mana mandi, terus naik. Dapat dengar khutbah. Tapi kalau ada khutbah, dia sama taraf. Sebab khutbah juga ada ulama mengatakan wajib dengar. Kalau mazhab Syafi'i yang wajib dengar yang 40 tu lah. Yang dia dengar. Semua itu pun rukun-rukun khutbah aja, bukan semua. Sikit khutbah pendek, seminit lah. Seminit je rukun khutbah. Khutbah pertama seminit, khutbah kedua seminit. Tapi nak kena dengar rukun tu. Tapi yang ulama mengatakan, ada yang mengatakan semua kena dengar. Walaupun dia mungkin untuk sah, sebab dia 2 rakaat, dia ganti 2 rakaat. Jadi bila macam tu, ada macam tu. Dan ulama ada mengatakan juga mandi tu wajib. Jadi martabat dia sama. Bila ada 2 ni, dia tak boleh nak pilih yang mana lagi baik. Tapi kalau ada 10 minit sebelum khutbah, tak ada ulama yang mengatakan
wajib datang lagi 10 minit sebelum khutbah. Tak ada kan? Tak ada. Jadi waktu tu mandi lebih afdal. Tapi kita pun tak buat. Sembang pun sembang lah. Kerana daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah dewasa. Hadis Bukhari ni. Riwayat Bukhari. Wajib tu. Al-ghusl yaumal jum'ati, mandi Jumaat, wajibun ala kulli muhtalim. Wajib di atas orang yang dewasa. Macam mana tu? Kita berserah kat ulama lah. Panjang lah bab tu, nak tengok dia punya macam mana boleh jadi macam tu. Dan pada mazhab Hanafi dan Maliki, mandi sebelum solat Jumaat tadi wajib. Dua mazhab ni wajib. Tak mandi dia berdosa. Khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar ada khilaf, maknanya mandilah. Okay, jadi kalau maknanya kat sini, besarnya mandi ni supaya tak berbau badan tu lah. Kalau nak sembahyang tak bau, tak ganggu orang, besar. Jadi malah jika bau badan tu mandi pun tak hilang, kalau jenis bau kuat, gugur kewajipan solat, gugur kewajipan fardu kifayah solat berjemaah, fardu kifayah gugur, dan gugur kewajipan fardu ain solat Jumaat jika badan dia bau ataupun apa sahaja yang berbau. Badan dia bau, dia buat pun tak boleh, tetap berbau juga, dia tak perlu, tak wajib solat Jumaat. Besarnya mandi ni, mandi supaya tak nak bagi kacau orang sebelah. Juga dia mandi pun bau, gugur tuntutan fardu kifayah solat jemaah. Kan fardu kifayah, Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Fardu ain solat Jumaat gugur juga. Wah, busuk badannya pasal. Maknanya besar tak mandi tu. Besar lah. Besar. Sampai gugur fardu ain tu gugur ni. Sembahyang zuhur je. Itu busuk. Sama ada busuk apa ni, mungkin busuk mulut ke, busuk badan ke. Itulah. Tapi kalau dia makan petai ke, dia kering ke, menyebabkan busuk, dia kena buang tu. Dia kena selesaikan. Boleh jadi haram lah dia makan. Sakok. Lebih kurang lah kot. Kalau busuk lah. Kalau kata sokok busuk, wangi dia kata. Sudah. Durian ke? Durian satu. Durian. Ada beberapa perkara kat sini yang untuk pesanan khidmat masyarakat lah. Dia isap rokok ni biasa dia tahu busuk dan dia pergi buat lebih. Jadi dia pandai, dia akan buat lebih lagi. Mas komo sungguh-sungguh dia tahu. Yang ni yang tak tahu ni. Makan durian sejam okey lagi. Masuk jam kedua, 3, 4, dia sedawa tu, dia tak bau sebab dah mati bau dah dia. Dia kan dah mati dah sebab dia bau macam tu, dia mati dah. Dia macam biasa-biasa je. Orang sebelah pengsan tu. Jadi boleh dikatakan, saya buat hukum sendiri lah. Boleh katakan, siapa yang nak pergi solat Jumaat, siapa yang wajib solat Jumaat, haram makan pagi Jumaat. Bunyi pelik haram makan durian pagi Jumaat. Maknanya hukum tu bukan hukum direct lah, aridi lah, hukum datang yang kemudian. Dengan dia makan pagi Jumaat tu, maksudnya time sembahyang Jumaat tu, time tu memang tengah mereput dalam perut. Lepas tu gas tengah naik, sikit-sikit naik, dia pun tak tahan, tak boleh, kena lepas kat lega. Lepas tu naik kan, 5 minit sekali dia naik, dia punya gas tu tak boleh tahan, lepas sikit-sikit pun tak boleh, tak puas. Sekok. Tahu sekok? Sekok. Jadi tak boleh. Jadi boleh kalau tak, tidaklah keterlaluan kalau kita kata makan durian pagi Jumaat haram. Gila. Tak keterlaluan dia. Sebenarnya haram bukan ke situ, bukan makan tu. Haram nanti tu. Sembahyang Jumaat tu. Dan benda-benda lain lah. Satu lagi ni, dia kerja goreng-goreng sama juga. Boleh jadi berdosa, haram boleh jadi tu. Dia kerja goreng-goreng macam goreng kepuk, goreng cempedak, pisang. Bila dia goreng, termasuk goreng ayam, dia kerja goreng, tu jual lah kedai-kedai makan ke apa, dia goreng, benda tu bau, masuk bau. Tapi dia dah mati bau. Hidung dia mati dah sebab dia dah ada dah. Jadi bila dia datang sembahyang, orang sebelah bawa apa dia panggil? Bawa asap ni. Ganggu. Boleh jadi haram. Jadi boleh dikatakan kita pagi Jumaat tu tak boleh goreng-goreng lah. Ke situ lah jadi.
Haram goreng apa-apa dengan kadar yang banyak. Kalau setakat kepuk rasa sikit tak jadi kan, tak bau kan. Pernah tak bau benda tu? Orang pernah kan? Boleh dikata macam tu. Ustaz, pengalaman lah. Bila jiran-jiran kita bangla, kita sembahyang, kita Itulah, tu problem kat tu. Diorang tak pakai deodorant. Sebab diorang kata dia sebagai terapi. Orang perempuan suka apa? Feromon. Tahu benda apa tu? Yang dia ambil daripada lebah punya tu, lebah betina, lebah jantan. Lebah jantan dia buat keluar benda tu, peluh dia, lebah betina datang. Jadi dia buat gitu ni, jadi dia buat kajian dekat manusia. Manusia juga ada peluh ni, bau ketiak dia panggil, bau bau kepam, bukan kepam. Bau tu orang perempuan suka. Dia buat yang tu. Jadi ni cerita yang sebut sajalah. Orang dalam ni tak tahulah apa kita dah bincang, tak apalah. Jadi bila macam tu dia macam tu. Jadi mereka anggap macam tu, jadi mungkin perempuan diorang pun suka kot. Tak ada mesti bini dia marah kan. Abang, tak pakai. Cik marah tapi okey je nampak. Masuk dalam lift kan, okey je. Kali. Bukan, dia jadi penenang. Kau tak bau. Orang perempuan. Orang lelaki tak. Orang lelaki semak kepala. Orang perempuan dia bau dia tenang. Katanya. Dia tak tahu ni kajiannya. Dia ambil daripada lebah tu. Lebah akan mengeluarkan gini. Jadi betina tu datang. Jadi dia buat kajiannya. Jadi lelaki pun ada bau. Bau dia. Bau dia ni perempuan suka. Tenang. Walaupun perempuan kata busuk, sebenarnya dia tenang. Rangsam tu lain macam tu. Kalau pegang macam ni, dia ada bau tu, bau dia. Tak tahu lah. Saya baca-baca kajian-kajian macam tu je. Dia ada benda tu. Mungkin tak boleh melampau sangat sampai Nadanya dia mazhab apa Ustaz? Hanafi. Dia wajib mandi yang tu kan? Ya. Habis tu macam mana dia sembahyang? Tak. Kadang-kadang dia satu lagi perangai ni, dia suka berjalan. Dah lah tu peluh dia suka cepat keluar. Jadi walaupun dia mandi wajib, tetap juga keluar lepas tu. Yang penting bukan cerita mandi tu. Cerita dia tak pakai apa-apa. Kalau mandi lepas tu peluh balik, bau balik. Diorang makan pula, ya Allah, kari. Itu menambah-nambahkan lagi. Tapi Ustaz cakap ni kalau dia apa dia gugur. Gugur. Itu mazhab Syafi'i gugur. Mazhab Hanafi tak sempat nak cek. Mazhab Syafi'i gugur. Mazhab Syafi'i. Kita. Jika bau badan yang tidak dapat dikawal, gugur tuntutan solat Jumaat fardu ain. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak sempat nak cek. Penat nak cek sekarang. Maknanya Dia kalau dia jadi macam tu ada beberapa sebab. Mungkin sebab dia tak peduli, tak mengaji juga. Tak mengaji, tak belajar. Ada juga. Mungkin juga tak busuk kot bagi dia. Tak tahu lah. Kita masuk lift kan. Kadang-kadang kita tengok orang-orang kafir yang makan babi ke, makan biawak ke, makan kelawar ke, makan apa ni. Orang ni makan ni. Bila dia masuk dalam lift, kita rasa nak keluar cepat-cepat kan. Dia ada bau hanyir tu. Diorang tak bau. Ada bau macam Hamis lah dia bagi. Hamis. Bukan hanyir. Dia rasa macam hanyir. Hanyir. Diorang dah biasa tu lah. Sebab antaranya pemakanan lah. Makanan. Sebab tu bau orang yang belah-belah India dengan belah-belah Cina dia beza. Cina dia bau hanyir-hanyir tu. Belah-belah sana dia bau kuat. Pure je. Ada macam tu. Jadi masing-masing jagalah bau tu. Mencemarkan bau, mencemar udara. Pencemaran antara pencemaran alam. Ada daripada Umar, man akala min hadhil baqlah, ni fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha, yakni athum. Barang siapa yang memakan sayuran ini, maka janganlah mendekati masjid kami hingga hilang baunya. Nabi tunjuk angkat satu. Sahabat kata, siapa makan benda ni, jangan datang masjid aku, kata Nabi. Apa benda tu? Sahabat kata, bawang putih. Ada riwayat lain, bawang saja, ada bawang putih. Tak boleh datang masjid apabila makan benda ni. Maksud samalah, jawami'ul kalim. Bukan dia kata, kalau tak nak datang masjid, makan. Bukan maksud tu lah. Maksudnya kalau bau busuk tu nak ambil. Busuk. Habis, pukul apa dah? Cukup apa? Tak cukup lagi? Sejam dah ke? Sejam dah? Tengok 2 hari raya pendek je. Okey, 2 hari raya, 1 hari last.
Dan daripada mandi dan daripadanya mandi 2 hari raya, iaitu raya puasa dan raya haji. Okey. Bagi tiap-tiap orang hingga orang yang haid dan nifas. Oh, ini panjang juga. Dan jikalau tiada hendak hadir sembahyang sekalipun. Nampak tak perbezaan ni? Nampak perbezaan? Mandi mandi kerana nak solat Jumaat tadi hanya itu undur balik, kaji balik matan asalnya. Dan setengah daripada mandi Jumaat bagi orang yang hendak hadir Jumaat, hendak hadir sembahyang Jumaat, hendak hadir. Itu penting, garis hendak hadir. Jadi sesiapa yang tak nak hadir, tak sunat. Jadi kalau orang perempuan dia tak nak pergi sembahyang Jumaat, tak sunat baginya mandi Jumaat. Kerana mandi Jumaat disunatkan kerana nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi Jumaat disunatkan bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi Jumaat disunatkan bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Mandi hari raya bukan disunatkan untuk orang yang nak pergi sembahyang raya. Bukan. Mandi hari raya disunatkan bagi kerana hari raya. Kerana itu lain. Dan daripada mandi 2 hari raya, iaitu puasa raya haji, bagi tiap-tiap orang. Jadi bila tiap-tiap orang, sama ada orang berhaid dan nifas sekalipun, jikalau tiada hendak hadir sembahyang sekalipun. Sebab mandi raya bukan kerana mandi nak sembahyang raya. Tidak. Mandi raya kerana hari itu hari raya. Itu perbezaannya. Ini tak silap saya ada soalan stam. Ramai orang tak boleh jawab. Apakah perbezaan mandi sunat tahun 2009? Apakah perbezaan di antara mandi sunat Jumaat dan sunat hari raya? Ramai tak ada jawab. Senang saja. Bezanya itulah. Mandi Jumaat kerana nak pergi solat Jumaat, walaupun tak wajib Jumaat bagi dia. Janji dia nak pergi sembahyang Jumaat je. Wajib. Kalau dia wajib Jumaat, tapi dia tak nak pergi, malah berdosa lah kan? Tak apalah berdosa tu. Dia wajib Jumaat, dia tak nak pergi. Tak sunat mandi. Tapi berdosa tu cerita lain. Kesunatan mandi. Jadi 2 hari raya, sama ada dia nak pergi masjid ke, dia tak nak pergi masjid ke, tetap sunat mandi hari raya. Sehingga kan perempuan haid pun atau nifas. Kat sini kita dapat faham, mandi yang haram ketika haid nifas adalah mandi bagi mengangkat hadas, rafa'al hadasil akbar. Tapi kalau mandi yang bukan mengangkat hadas, sunat. Tu beza. Jadi maksudnya kenapa nak mandi ni? Orang haid ni nak mandi. Mandi kerana hari raya, tak ada masalah. Yang tak boleh, mandi kerana nak angkat hadas. Nak angkat hadas macam mana? Ada hadas tengah hadas tengah keluar, nak angkat je. Jadi ataupun nifas. Okey. Kalau nak niatnya dia tak ada. Sahaja aku mandi kerana hendak mendirikan solat Aidilfitri, tak kena niat. Sahaja aku mandi kerana hendak mendirikan solat Jumaat, ada? Betul. Kalau nak kita nak guna sahaja inilah nawaitu tu kan. Sahaja aku mandi kerana hendak mendirikan solat Jumaat, ada? Sahaja aku mandi kerana nak mendirikan solat raya, tak ada. Jadi sahaja aku mandi kerana hari raya, itu ada. Okey. Bermula dan masuk waktu mandi keduanya. Hari raya tu lah, dua hari raya tu. Dan masuk waktu mandi kedua hari raya tu masuknya bila? Dengan nisfu malam, separuh malam yang mustahab biar dulu. Nisfu malam. Macam mana nisfu malam nak kira? Nisfu malam nak kira setengah. Macam nak kira setengah? Macam gitu. Betul lah. Betul lah. Sebab bila kalau orang kata nisfu, kata kalau nak tengok nisfu setengah mana pukul 12. Pukul 12 dah masuk hari lain dah. Dia mula keluar barat nyotak. Barat dah tu. Kan pukul 12 kan? 12 1 minit. Tidak, bukan nisfu setengah. 12 lah setengah. Itu apa? Meridian. Apa nak sebut ni? Tak silap dia punya ada istilah tu. PM, AM tu lah. M tu macam apa? After. Kisahlah apa pun. Ingat lupa gitu je. Jadi dan kaedahnya kalau tengok kat sini, dan mustahab ditakhirkan dia kemudian daripada fajar. Okey. Maksudnya lebih afdal, lebih baik
jika lambatkan lagi lagi lambat lagi afdal macam tu. Lagi lambat lagi afdal jika selepas daripada subuh habis, selepas daripada fajar. Maksudnya lepas waktu subuh, masuk subuh. Afdal, lebih afdal daripada nisfu, kita kira nisfu tu sekejap lagi. Lepas tu lagi lambat, maksudnya lagi pukul 8, lagi afdal 9. Pukul apa nak sembahyang? Kata 9 bermula boleh mandi nisfu, separuh malam. Kita kira separuh malam tu sekejap lagi. Kemudian makin lama masuk subuh. Afdal lagi subuh daripada awal-awal tadi. Okey. Lepas subuh lagi pukul 8. Afdal pukul 8 daripada subuh tadi kalau mandi. 8.30 dah takbir dah kot. Belum kan? Sini 9 8 lagi rapat, lagi dekat, lagi afdal. Dekat daripada nak pergi solat Jumaat tu lah. Tu dari segi afdal je. Bermula boleh mandi nisfu. Kaedah umum dikira siang dan malam bermula tenggelam matahari atau kita panggil maghrib dan terbit matahari. Kita panggil syuruk. Bukan fajar. Secara umum ulang balik. Lepas tu saya sebut balik takut ambil lebih kurang. Lain. Syuruk lain, fajar lain. Fajar bila sebut yang sadiq lah, fajar yang betul lah. Sebab fajar ada satu lagi, fajar kazib, fajar yang sejam ataupun 40 minit sebelum subuh yang sebenar tu, dia akan keluar satu fajar, satu cahaya yang naik daripada macam lampu fanfare. Payah cerita. Lampu fanfare pernah tengok daripada jauh kan? Macam tu. Di kaki langit sebelum waktu subuh, fajar sadiq, fajar yang betul keluar, dia akan keluar fajar kazib tu. Fajar ni dia macam lampu fanfare. Naik atas. Fajar memang matahari. Di masa tu tak masuk subuh lagi. Waktu tu sunat azan sekali lah. Azan yang bukan subuh tu kan. Okey. Kemudian selang beberapa lama keluar fajar betul pula. Fajar yang subuh. Fajar subuh bukan keluar macam lampu fanfare, keluar macam ni. Dia punya apa? Cahaya dia tu keluar macam ni. Sebab matahari macam ni. Yang tadi macam straight. Okey. Keluar. Jadi disebut di sini secara umum nisful lail separuh malam. Separuh malam nak kira bermula kaedah siang dan malam tu bermula maghrib dengan maksud tenggelam matahari tenggelam matahari tu maksud maghrib lah, habis tenggelam matahari. Ketika matahari ada sedikit lagi macam ni, sikit lagi ada dia punya cakra ataupun bulatan matahari tu ada, dia masih lagi belum maghrib. Bila dah habis, tak nampak langsung, tinggal mega je kan, cahaya syafaq merah tu, masa tu barulah maghrib. Jadi tenggelamnya matahari mula maghrib. Okay? Dan terbit matahari syuruk, maksudnya siang. Terbit matahari dengan maksud bukan subuh. Mana? Oh ni, tak nampak. Okey. Nampak ke kalau kat sini? Tak nampak kok. Tak nampak kok. Matahari naik. Kan? Oh ni dipanggil istiwa. Ni orang kepala istiwa. Khatul istiwa. Maksudnya bayang-bayang tarak. Tak ada bayang-bayang duduk dalam bawah tapak kaki. Kalau kita ada, dia panggil bayang rembang kan. Itu sikit besar tali kasut. Macam ni. Kemudian dia pergi petang, masuk asar. Asar ni bayang-bayang kalau kita pacak kayu dia sama panjang. Ada lebih sikit masuk asar. Okey, ini maksudnya dah gelap-gelap 6 lebih kan. Okey, ini masih lagi belum maghrib. Pop, hilang. Masa ni walaupun dia baru masuk kat sini cahaya masih lagi ada lah. Itu maghrib lah. Betul, maghrib mula-mula macam tengah-tengah makin gelap. Sehingga hilang, jauh dah matahari ke bawah, jauh dah menyebabkan hitam, gelap. Masuk isyak. Jadi sentiasa ada syafaq merah, syafaq kuning, syafaq putih. Itu bahas bab lain lah tu. Dia pun sebenarnya dah pernah bahas ni, awal-awal lagi tu. Mula-mula gitu kan, pernah cerita kan mula-mula gitu. Panjang lah pula nak cerita pasal ni. Bila masuk je, maka namanya malam. Ini namanya siang. Siang. Okey, malam dia macam ni. Malam. Maksud tak ada. Sehingga mana malam? Katalah nak timbul. Adakah ni malam sehingga malam maksudnya siang.
Okey, siang. Malam. Maghrib tu lah. Tapi terang lagi tu. Terang gitulah kan. Dia panggil asfar. Waktu-waktu terang-terang macam tu, tapi gelap-gelap sikit, macam tu. Kemudian dah hilang lah ni. Namanya malam lah. Maknanya malam tak semestinya gelap lah. Malam tak semestinya gelap. Siang tak semestinya terang. Tidak. Ini hukum syarak ni. Okey. Jadi ni nama siang. Siang nak tengok matahari. Tengok matahari tu duduk kat mana. Bukan tengok siang. Kalau matahari duduk sini gelap, namanya siang juga. Istilah syarak. Jangan kita istilah kita. Okey. Masuk. Okey. Ni nama siang. Malam. Walaupun terang. Okey. Malam. Okey, macam mana nak jadi siang? Tengok kaki langit lagi. Okey. Adakah ini siang? Maksudnya dah nampak matahari, ataupun ni tak nampak tapi keluar cahaya dah. Dia panggil fajar tadi. Lebih kurang sejam kan, subuh dah tu. Mana satu siang? Siang adalah syuruk. Ini syuruk namanya, iaitu nampak dah matahari sikit keluar. Jadi bermula nampak, dia adalah siang. Tak nampak, walaupun subuh tu seolah-olah waktu subuh tu macam terang, tapi sebab apa tak nampak matahari? Kenapa boleh terang? Matahari punya power terlebih. Walaupun tak nampak lagi dekat kaki langit, dah terang lah. Cahaya dah terlebih. Tak kisahlah lebih sebab apa sekalipun, lebih tetap namanya malam lagi walaupun terang waktu tu. Pop ada je, keluar sikit je, namanya siang. Dia panggil syuruk. Okey. Jika keluar gelap juga, nama siang juga. Siang. Itu istilah syarak. Jangan salah faham istilah syarak. Sebab dia ada kena-mengena dalam banyak perkara. Nampak macam tu tapi kena-mengena dengan banyak perkara. Dia ada kaitan dengan banyak perkara. Dia ada kaitan dengan dalam bab puasa. Macam mana? Wajib puasa ataupun tidak? Jika dia musafir sebelum apa? Nampak? Kena faham lah benda ni. Kalau kata janji siang dia musafir siang baru dia musafir siang tak boleh puasa. Jika dia puasa malam, jika dia musafir siang tak boleh tinggal puasa. Jika dia musafir malam boleh puasa. Siang malam tu kat mana? Kalau kata gelap nampak tadi. Penting dari segi tu. Mungkin juga daripada segi solat Jumaat bersamalah. Puasa dengan solat Jumaat tu adik-beradik lah. Wajib sembahyang Jumaat ataupun tidak, dia keluar sebelum siang ke sebelum apa? Sebelum fajar. Walaupun terang. Fajar tak sebelum fajar walaupun terang, tapi tak logik. Fajar sebelum terang tak logik. Sebelum fajar, kat situ jalan dulu. Sebelum fajar menyingsing, bahasa lain sebelum subuh dia keluar musafir, keluar qaryah dia boleh meninggalkan solat Jumaat dia nanti. Tu. Jadi perlu tahu lah sama ada keluar matahari dia panggil syuruk ataupun subuh keluar fajar. Tu penting. Tu lagi. Apa? Dia ada kaitan dengan perkara lain lagi. Dia ada berkaitan dengan nafkah tak? Ada? Nafkah. Berkaitan dengan nafkah. Ada. Nafkah wajib bagi isteri makan kan? Sehari 2, bukan 20 kali. 2 kali. Habis nak makan pun lepas makan. Itu sunat. Okey. Apa nama ni? Sehari 2 kali. Bila nak mula bagi? Nak mula bila? Mula daripada terbit fajar. Bukan mula daripada syuruk. Kira sebenarnya macam tu. Ya. Maksudnya terbit fajar aja kewajipan untuk bagi makan ada dah sekali kat situ. Dua kali kan sehari kan? Sekali ada kewajipan dah dekat situ. Yang siang hari itu. Macam tu juga dari segi ini kalau kata suami yang bagi harian lah. Suami bagi harian. Biasa suami tak bagi harian kan. Dia bagi tahunan. Tahunan. Yang jenis harian. Harian maksudnya satu hari RM10. RM10 boleh tak? Cukup makan tak? Katalah dari segi duit lah RM10. 2 kali makan. Bukan nak kena tu. Ada nasi. Ada satu lauk. Lepas tu air. Itulah yang wajib. Yang lain semua sunat. Okay, oleh macam tu cukuplah RM10. Bila nak bagi RM10 untuk dia punya makan? Tak ada. Bermula fajar. Kewajipan tu dah ada. Bukan kena mesti bagi waktu tu. Tak. Kewajipan tu mula bila. Dia ada. Detail lah. Detail. Memang detail. Kalau dari segi nafkah batin macam mana? Yang kahwin 2. Bermula bila? Wajib. Giliran tu bermula bila?
Nak kahwin dua ke dah yang kahwin dua? Bermula bila giliran kata giliran ini sini sana sini kan, sehari sini sana sini. Macam mana? Tak, giliran tu bermula bila? Bermula bila nak kira giliran? Ke 24 jam? Kalau kira 24 jam, pukul 8 malam sampai 8 malam esok, kira sehari ni tu? Bukan. Giliran hanya kira pada waktu malam bermula tenggelam matahari. Bermula tenggelam matahari, ada dah giliran nombor 2. Kalau nombor 2 lah. Lepas tu tenggelam matahari esok. Kalau kata gila-gila macam tu persetujuannya, esok yang lain pula tenggelam matahari. Siang tak kira. Jadi biasa yang bos kahwin dengan sekretari tu, dia dapat lebih kan? Sebab siang tu dia kerja duduk dengan lelaki tu. Tak kira yang tu. Jadi yang nombor 1 tak boleh marah. Dia kata, apa abang? Siang dah duduk dengan dia, malam duduk dengan saya. Tiap-tiap malam. Tak boleh. Malam kira dari segi giliran kira bermula daripada tenggelam matahari. Siang tak kira. Tak kira giliran. Tak ada giliran siang saya, siang tak ada. Giliran malam. Masuk bab tu lain kali lah. Tunggu kahwin dulu. Tak kahwin jangan sembang bab tu. Kahwin dulu. Sembang tak ada guna. Kahwin kita sembang. Yang cakap ni pun lebih kurang sama je. Okey. Okey, solat gerhana. Gerhana. Solat gerhana. Maksudnya gerhana bulan habis bila? Nampak macam simple kan? Tenggelam. Gerhana matahari bermula bila? Maksudnya boleh kata berlakunya gerhana matahari. Berlakunya gerhana matahari bermula bila? Ataupun bahasa lain, tenggelam ataupun siang malam dalam masalah falak, dalam masalah bab falak, gerhana bulan habis bila? Maksudnya tak boleh dah solat gerhana bulan jika berlaku gerhana bila? Memanglah bila gerhana tu tak ada. Tapi kalau gerhana tu sentiasa ada, tamat dia pada syuruk, bukan pada fajar. Jadi maksudnya boleh solat gerhana bulan pada pukul 7 dalam masa sekarang lah, 7.20 7 suku habis syuruk kan, habis subuh 7 suku kan, pukul 7 boleh lagi solat gerhana bulan. Sebab dalam masalah falak, siang tu bermula syuruk, bukan fajar dalam masalah falak. Jadi bermulanya gerhana matahari, solat gerhana matahari adalah syuruk, bukan fajar. Habisnya adalah maghrib lah. Bermulanya ada solat sunat gerhana bulan bermula malam maghrib sehingga terbit matahari ataupun syuruk, bukannya subuh. Jadi ada kes yang berlaku biasalah, benda-benda ni ada berlaku. Dia kata mana boleh solat gerhana bulan sebab dah pukul 6.30, dah pukul 7. Tidak. Sebab dah pukul 6, maksudnya dah subuh maknanya dah hari lain, hari dah siang. Bukan. Dalam masalah falak, siang adalah syuruk. Dalam masalah nafkah, malam ada macam-macam masalah. Okey, cara nak kira senang je. Cara nak kira nisfu, bermula boleh mandi solat air raya ni, boleh mandi sunat air raya ni. Ambil maghrib, pukul berapa maghrib? Maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Jadi 11 jam lah. 11 jam bahagi 2, 5 jam setengah. 5 jam setengah. Lepas tu pukul 7 kan start malam kan, maghrib 7, pukul 6 subuh. 7, pukul 6 subuh, 11 jam, 5 jam setengah. 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah, 12.31 dah boleh mandi hari raya. Mandi sunat raya dah boleh. 12.31, bukan pukul 12. Bukan pukul 12. GMT tu apa? Green benda lah. Geram mana lupa benda ni. Meridian. Takkan seorang tak tahu. Time GMT tu kan. Meridian macam tu lah. Okey. Katakanlah maghrib pukul 8, subuh pukul 6. Maknanya 10 jam. Bila macam tu 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 1 minit baru boleh mandi. Macam tu lah. Kira lah. Kata panjang daripada maghrib sampai ke subuh tu di scan. Asyik nak sebut tak reti. Scanan Nevia. Yang tu Sweden tu lah. Kan dia panjang kan. Panjang siang, panjang malam.
Panjang siang. Panjang siang. 20 jam. Allah puasa macam mana lah ya Allah. Okey, katalah 20 jam, maknanya malam dia 4 jam. Maksudnya maghrib tak sampai tu isyak lah. Sempat dalam 10-20 minit macam tu je. Isyak tak sempat nak lain tidur. Subuh dah kan. Dia macam tu. Kan ada juga tempat yang siang tu pendek kan. Ada. Kita ambil yang ambil siang tu panjang. Jadi bermula katalah pukul 3 petang dia maghrib, malam pukul 3 petang. 3, 4, 5, 6, 7. Pukul 8 subuh. Memang macam tu. Itulah negara Skandinavia tu lah. Nak sebut juga. Itulah negara tu. Dia tak banyak. Norway apa tu kan. Okey. Jadi ada lebih kurang 5 jam daripada maghrib, daripada maghrib kepada subuh 5 jam. Bagi 2 jam setengah. Jadi kalau start pukul 3 tu maghrib, katalah pukul 3 maghrib, 3 tu kira gelap tu kat dia. Maghrib 3, 4, 5 setengah dah boleh mandi. 5.31 macam tu lah. Kira dah sendiri. Panjang. Kalau panjang pula, dia siang dia cuma 5 jam, 4 jam je siang. Malam dia 20 jam. Kan? Sedap tidur. Kerja apa? Tidur kan? Tak ada jadi macam tu. Dia kerja sampai malam juga. Okay? 20 jam. Jadi daripada maghrib sampai ke subuh tu 20 jam. Bahagi 2, 10. Jadi kalau kata kira 10 jam. Dan seterusnya. Itu cara kira. Dan habis waktunya dengan jatuh mataharinya. Okay. Bermula boleh mandi. Diharuskan bermula boleh mandi sunat air raya apabila nisfu yang kedua. Nisfu yang malam yang kedua. Dengan maksud maghrib tambah subuh bahagi 2, yang kedua tu dah boleh mandi. Okay? Itu dari segi masuk waktu. Dari segi habis jatuh matahari. Apa itu matahari? Maghrib. Ramainya yang rugi. Kenapa? Dia mungkin balik kampung ke, sampai lambat ke, sampai pukul 8. Pukul 8 pagi orang dah start takbir. Balik kampung, terus siap naik ke masjid, takbir. Tak mandi dah kan? Tak mandi kan? Memanglah dah lewat ni. Mandi takbir. Ataupun memang dia duduk kat situ memang jenis tak mandi pun sama lah juga. Tak kisah lah. Takbir. Betul? Sembahyang raya. Lepas tu raya pergi raya gini-gini. Tengah hari kan panas. Oh, mandi. Dia mandi apa? Mandi biasa. Padahal boleh tak mandi raya? Boleh. Ataupun dia tak mandi sampai pukul 6. Nak maghrib tu, nak pergi maghrib, nak pergi sembahyang maghrib kat masjid kat surau. Baru nak mandi kan? Mandi pukul 7, 6.45 mandi kan? Ruginya. Mandi raya. Boleh mandi raya. Tu orang tak buat. Macam mana? Lepas zuhur, lepas asar boleh mandi. Sebab habis waktunya jatuh matahari. Yang ni esok. Dah setengah daripadanya mandi 2 ganda ni esok. Dia sama macam qabliyah ba'diyah tu yang orang duk salah faham tu kan. Sama juga. Qabliyah zuhur bermula boleh sembahyang qabliyah zuhur apabila masuk waktu zuhur. Memanglah dah masuk waktu zuhur baru boleh qabliyah. Tak masuk zuhur macam mana nak qabliyah kan? Kan? Dan nama qabliyah tu dari segi mazhab Syafi'i, nama je qabliyah. Buat ba'diyah pun boleh. Nama qabliyah buat ba'diyah boleh. Maksudnya nama qabliyah termasuk sebelum, buat selepas pun boleh. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tak boleh, mazhab Syafi'i tak ada masalah. Jadi kalau zuhur, masuk zuhur bermula boleh qabliyah rawatib tu, qabliyah zuhur. Kemudian bila habis waktu qabliyah zuhur, asar. Walaupun dia dah sembahyang zuhur, ya. Lepas tu pula bermula masuk ba'diyah, beza pula. Bermula masuk ba'diyah zuhur bukannya masuk zuhur, tak. Bermula masuk ba'diyah zuhur selepas solat zuhur. Kalau dia lepas azan terus solat zuhur, bermula tu lah ba'diyah dia boleh buat. Kalau dia sembahyang pukul 4.15, Allah, ba'diyah dia hujung-hujung lah. Jadi selepas je solat zuhur terus boleh dah ba'diyah. Habis dia bila? Habis sama macam qabliyah juga. Masuk asar. Macam tu juga asar qabliyah asar yang ghair muakkad 4 rakaat 2-2. Qabliyah asar bermula qabliyah asar masuk asar. Berakhir qabliyah asar maghrib. Habis tu kalau dah sembahyang asar, lepas sembahyang asar kan haram sembahyang. Itu sembahyang tak bersebab. Sembahyang yang tidak bersebab, sembahyang mutlak macam tu je. Yang sembahyang bersebab tak ada masalah lepas asar. Habis tu dia sembahyang apa? Dia sembahyang
qabliyah asar. Lepas asar, ya, kata qabliyah. Nama je qabliyah. Tapi sembahyang selepas boleh. Jadi kena sembahyang juga jadi qadaan ke? Tidak jadi adaan. Kalau jadi qadaan, dia sembahyang qabliyah asar pada waktu isyak. Qabliyah asar pada waktu isyak. Ya, jadi qadaan. Boleh ke? Boleh. Solat sunat yang berwaktu ni boleh qada. Duha, nak sembahyang lagi duha. Boleh qada yang saya tadi ni. Boleh. Dapatlah martabat qada. Tak dapatlah macam tunai. Tapi boleh. Semua boleh. Hari ni biasa masuk satu hari Jumaat RM10. Dalam tabung nak sembahyang Jumaat masuk RM10. Pada minggu tu terlupa ataupun tak terlupa sengaja tak masuk sebab nak makan cendol, nak tengok sedap cendol kat luar. Kalau masuk RM10, duit ada kat rumah ke, ada kat mana-mana ke, payah nak makan cendol, tak masuk RM10. Esok tu hari Sabtu qada. Ini qada semalam punya. Ataupun Jumaat satu lagi bagi RM20. Ini yang kali ni, ini yang qada. Tak payahlah cakap kat mulut, nanti orang cakap sewel pula. Masuk aja lah niat. Semua boleh qada. Tapi martabatnya tak pastilah tak sama dengan tunai. Tapi lebih baik besar pahala bersedekah pada hari Jumaat berbanding pada hari lain. Dan besar juga pahala sedekah qada Jumaat pada hari lain berbanding dengan sedekah hari lain. Boleh? Boleh tak? Pening gitu. Jadi waktunya macam tu juga maghrib. Qabliyah maghrib bermula daripada masuk maghrib. Setelah sembahyang maghrib boleh lagi qabliyah kalau tak buat. Habis qabliyah maghrib pada isyak. Ba'diyah maghrib bermula selepas solat maghrib. Bila habis? Bila isyak juga. Sama. Ya, mula lain, habis sama. Isyak juga macam tu. Qabliyah isyak bermula masuk isyak. Lepas solat isyak boleh ke qabliyah? Boleh juga kerana habis qabliyah isyak pada subuh. Ba'diyah isyak bermula solat isyak. Lepas solat isyak boleh ba'diyah isyak. Habis dia sama juga subuh. Subuh juga macam tu. Bermula qabliyah subuh apabila masuk subuh. Lepas dia sembahyang subuh, boleh ke qabliyah? Boleh juga. Jika dia tak sembahyang qabliyah tadi. Bila habis? Bila? Zuhur agak-agak saja kena dah. Habis dia ketika syuruk. Ketika habis subuh. Kena. Ingat tak ada orang nak makan pancing? Ada dekat orang nak makan umpan. Habis je ketika syuruk. Maksudnya ketika pukul 7 lebih. Habis subuh tu habis dah. Tak boleh dah. Jika dia sembahyang qabliyah subuh pada waktu duha, namanya qabliyah subuh juga, tapi qadaan, martabat qadaan. Wallahu a'lam. Sambung esok dan setengah daripada mandi 2 gerhana. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Boleh. Tanya.